Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati lagi dimuliakan Puan Pengurusi Majlis, yang dimuliakan lagi dihormati Puan Noria Datin Syarifah, khususnya kepada tuan dan adik ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu wa taala telah dan terus memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Dan ini adalah petunjuk bahawa Allah Subhanahu wa taala belum lagi berpaling daripada kita. Kerana apabila Allah Subhanahu wa taala lunakkan hati kita berada di dalam majlis ilmu, itu satu petunjuk bahawa Allah inginkan kebaikan pada kita. Walaupun kita alpa, walaupun kita berdosa, walaupun banyak kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, sama ada sedar ataupun tidak, sama ada yang kita bertaubat dengannya ataupun belum bertaubat dengannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala terus menerus inginkan kebaikan, hingga dengan itu dipilihnya kita berada di taman syurga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meletakkan hati kita, diri kita dalam majlis ilmu ini hinggalah ke akhir ayat nanti, insya-Allah. Kerana apabila kita komited ataupun kita iltizam dengan ilmu, artinya kita terus komited dan iltizam untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menilai usaha seorang hamba untuk dekat kepadanya bukanlah apabila kita sampai ke hujung jalan, tetapi sebaik saja kita melakukan langkah yang pertama, itu pun telah Allah menilaikan kita, insya-Allah. Sebab selalu saya tegaskan, ingatkan pada diri saya sendiri, dan saya kongsikan ingatan ini bersama dengan ibu-ibu dan bapa yang dikasihi sekalian, bahawa Allah tidak menilai efek ataupun kesan kepada satu usaha, tetapi Allah mula menilai pada effort ataupun usaha yang kita lakukan. Bukan menilai efek, kesan itu datang daripada Allah, tetapi effort ataupun usaha itu datang daripada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan apabila kita berusaha sesungguhnya, Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Kerana Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan itu. Bagi mereka yang sungguh-sungguh berusaha untuk dekatkan diri dengan Allah, insya-Allah lambat atau cepat, segera Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk dan beri pimpinannya, insya-Allah. Bagaimana kita pada pagi ini? Okey. Subhanallah, saya ingin berkongsi sebelum pergi tajuk istiqamah dalam takwa ini. Saya ingin berkongsi pendapat daripada pakar-pakar motivasi, pakar-pakar psikologi, pakar-pakar tentang pendidikan ini. Mereka menegaskan bahawa 10 minit selepas kita bangun saja daripada tidur, itu detik ataupun ketika yang sangat kritikal untuk menentukan apakah hari itu hari yang baik ataupun hari yang cemerlang pada diri seseorang. 10 minit after kita bangun tidur, sebaik saja kita bangun tidur. Sebab itu sekiranya pada pagi ini kita bangun tidur dengan rasa bersemangat, dengan rasa optimis, dengan rasa tenang, rasa ceria dan sebagainya, alhamdulillah. Itu menunjukkan bahawa jiwa kita pun dalam keadaan tenang dan tenteram. Sebab sebelum kita tidur, kita dah baca doa tidur, kita dah maafkan semua orang, betul? Kita dah selawat, dah istighfar, dan insya-Allah kita bangun dengan keadaan yang bersemangat. Baik. Tetapi sekiranya apabila kita bangun saja daripada tidur, kita rasa macam moody, rasa tak
semangat hari itu, rasa keluh kesah, rasa bimbang, tak tahu sebab apa, ya. Maka waktu itu satu petunjuk, satu signal yang dihantar oleh hati kita pada diri kita, yang bahawa hati kita belum tidak dalam keadaan baik. Ya. Apa yang boleh kita buat ialah sebaik saja kita bangun tidur, kita rasa resah, gelisah, tak seronok dan sebagainya, cepat lakukan dua perkara ini. Pertama, cepat-cepat istighfar, ya. Kalau kita kata, apa nak istighfar awal-awal pagi belum ada dosa? Bukan begitu, ya. Istighfar ni kita kena rasa berdosa walaupun kita tidak berdosa. Ya, kerana kata ulama, cukuplah seorang itu dikatakan berdosa apabila dia tidak merasa berdosa. Jadi rasa berdosa ni ialah rasa hamba, rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok resah, gelisah, tak tahu mana punca dan sebagainya, pertama kita istighfar. Kemudian yang keduanya, banyakkan selawat. Lepas istighfar, selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau boleh panjang lagi itu selawat dan sebagainya, insya-Allah, ya, fail-fail kita yang berterabur tu dia difrak balik, ya. Virus-virus yang masuk tu dia akan akan keluarkan balik, ya, pada hati kita. Insya-Allah. Tahankan 10 minit, ya. Insya-Allah. Sebab itu kalau kita ikut jadual perjalanan hidup sebagai seorang mukmin, lepas kita bangun tidur, kita terus berdoa, terus memuji Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Betul, Kemudian terus kita pergi ke bilik air, kita bersuci, di sana kita berwuduk, ya, dan sebagainya. Kemudian kita solat tahajud, ya. Kalau dapat 15 minit awal sebelum subuh kita dah bangun dah, ya. Dapat 2 rakaat tahajud, alhamdulillah, ya. Kalau dapat baca Quran lagi cantik, ya, dan sebagainya. Kemudian tunggu untuk solat subuh, ya. Masuk solat subuhnya, kemudian bangun untuk solat fajar, ya, solat sunat sebelum subuh. Ya, ini menjadikan kita orang yang kaya. Kerana 2 rakaat sebelum subuh, orang yang mengerjakannya nilainya lebih daripada dunia dan segala isinya. Ini penting ni, ya, kita jaga. Kemudian kita solat subuh lelaki, solat subuh berjemaah di masjid. Kalau dapat bawa isteri kita sekalipun, lebih cantik lagi, lebih baik lagi, bawa sekali dan sebagainya. Baik, bagi mereka yang sudah pencen, ya, tak ada nak rushing ke tempat kerja dan sebagainya, kalau boleh tunggu di masjid, ya, sampai syuruk, sampai isyraq, ya, sampai terbit matahari. Itu sunnah Rasulullah SAW. Tunggu sampailah masuk matahari, ya, dengan baca Quran ke, dan istighfar, ataupun kalau letih sangat tidur ayam lah, ya. Tapi niatkan apa? Iktikaf, ya, dan sebagainya. InsyaAllah bila masuk, bila kita dah jaga semua tu, pertahankan sampai pukul 10 pagi. Pertahankan keadaan yang baik itu sampai 10 pagi. Dan apabila dah sampai pukul 10 pagi kita dapat pertahankan, artinya kuda-kuda pada kita pada hari itu dah kuat dah. Tahu kuda-kuda, ya? Kuda-kuda artinya kita punya tapak, kita punya persediaan untuk hari itu dah cukup. Dan insyaAllah the rest of the day, bermula pukul 11-12 dia akan cemerlang dengan sendirinya, insyaAllah. Jadi pertahankan, ya. Dan penting kita bangun tidur ni dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan keceria, kita nak lakukan kebaikan. Kenapa? Ya, untuk mendapat petunjuk bagaimana kita bangun daripada mati nanti, ya, kita bangun daripada alam barzah nanti nak pergi kepada mahsyar, betul, ya. Itu ditunjukkan bagaimana kita bangun tidur di dunia. Artinya kalau kita bangun tidur ni sentiasa bersemangat, sentiasa tenang, harmoni dan sebagainya, insya-Allah itu sebagai indikator menunjukkan nanti apabila kita bangun daripada alam barzah, itu alam kubur, nak menuju mahsyar, insya-Allah begitulah keadaannya. Ya, jadi pertama saya berseru pada diri saya dan juga puan-puan dan tuan semua, ya, jangan bangun-bangun pagi, ya, walaupun hati kita gelisah, walaupun hati ini terus kita keluarkan perkataan-perkataan yang tak elok, muka kita masak, buat dan sebagainya, jangan. Cuba boleh, ya, insya-Allah pertahankan. Baik, ya, mudah-mudahan insya-Allah. Berkaitan dengan Ramadan ini, yang dikatakan istiqamah ini penting. Yang kita nak bincangkan tajuk kita pada pagi ini, istiqamah dalam takwa. Sebelum itu saya ingin merujuk kisah-kisah yang ditunjukkan oleh para salafus saleh ataupun orang-orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah ni, ya.
mereka bersedia untuk menghadapi Ramadan ya. Bukan macam kita ni memang sekarang ni dah bermula daripada bulan apa? Rejab, Syaban dan juga Ramadan ya. Kita minta Allahumma ya barik lana fi apa? Fi Rajabi wa fi Syaban wa balighna Ramadan. Betul 3 bulan. Tetapi kalau orang-orang muqarrabin mereka 6 bulan dah bersedia dah. 6 bulan. Mereka bersedia dari segi ilmu, mereka bersedia daripada perasaan, emosi, nak rasa gembira. Kemudian mereka bersedia dari segi jiwa mereka, dan dari segi semua segi dia 6 bulan sebelum Ramadan. Itu persiapan menghadapi Ramadan, betul. Pasca Ramadan pula, pasca Ramadan iaitu selepas Ramadan, mereka pula berdoa selama 6 bulan pula selepas Ramadan tu supaya roh daripada Ramadan, amalan-amalan daripada Ramadan itu dapat diistiqamahkan konsisten. Jadi kalau dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. 6 bulan persiapan untuk menghadapi Ramadan, dan 6 bulan kedua ialah untuk kekalkan dalam bulan Ramadan. Artinya para salafus saleh, orang-orang yang muqarrabin ini, mereka hidup sepanjang tahun dengan menanti bulan Ramadan, bersedia dan juga pasca Ramadan, sebelum dan selepas. Jadi mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mencontohi orang soleh ini. Ya, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang mengikut ataupun meniru satu kaum itu, dia akan tergolong dengan kaum itu. Walaupun hadis ini ya asalnya ditujukan kepada orang yang mengikut Yahudi dan Nasrani. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa mengikut cara hidup millah orang-orang Yahudi dan Nasrani akan tergolong dengan golongan itu. Tetapi reverse-nya, kalau kita mencontohi golongan salafus saleh, orang muqarrabin, kita akan tergolongan dengan orang-orang yang muqarrabin itu juga. Boleh ya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita kekalkanlah doa. Ya, tak cukup, tak payah dalam bahasa Arab. Kalau kita dalam itu, ya Allah, kekalkan aku istiqamah dengan amalan-amalan Ramadanku. Ya, baik itu. First thing first. Jadi kemudian saya nak tegaskan, dari sunatullah kita nak ubah diri kita ni, ya? Kita nak ubah diri kita, ya? Sentiasa kita nak ubah menjadi keadaan yang lebih baik daripada ini. Dalam istilah motivasi, kalau kita tengok yang dilihat daripada buku-buku yang ditulis orang Barat, dan ini bukan kita nak nafikan sepenuhnya, sebab ada kebenaran. Dia kata dalam hidup kita ni tak ada yang dikatakan stagnan, tak ada. Satu hari tu kita dekat situ je, tak ada. Dia kata sama ada kita menaik ataupun sama ada kita menurun, itu saja. Tak ada yang dekat sini kita tidak. Okay? Sebab tu ada ungkapan orang yang bijaksana, dia kata apa dia? Orang yang berjaya ialah orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Sentiasa hari ininya lebih baik daripada semalam. Orang yang binasa ataupun orang yang rugi adalah orang yang hari ininya sama juga dengan semalam. Betul? Rugilah sama dengan semalam. Artinya rugi itu bukan kurang modal, rugi itu dah makan modal lah. Betul? Ya? Dah decline lah. Ya? Dan orang yang celaka, yang paling binasa sekali ialah orang yang hari ininya lebih buruk daripada semalam. Jadi kita nak dalam diri kita ni setiap hari kita menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau kita kekal macam tu juga, artinya kita orang yang rugi. Kalau kita menurun daripada semalam, artinya kita orang yang binasa ataupun orang yang celaka. Ini penting. Ya, nak tahu rugi tak rugi ni ukurannya wal asri, itu saja. Ya, dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali apa? Kecuali orang yang apa dia? 4 golongan. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, dan orang yang memesan dalam kebenaran, dan pesan dalam kesabaran. Ya. Jadi setiap hari tugas kita ialah kita lihat kita ni masuk golongan yang keempat, mesti masuk golongan yang keempat ni. Ya, ya, bukan golongan yang keempat, maksud kita kena masuk dalam keempat golongan ni. Ya, sama ada insya-Allah kita kekal beriman, kita kekal beramal, kemudian berpesan-pesan dalam perkara yang benar, dan dengan penuh kesabaran. Ini. Jadi untuk kita berubah ni, dia punya hukum sunatullah ni. Ya, mesti ada 4 ni. 4S nak ubah.
Ya, selalunya saya dalam Radio Aikim baru ni saya sebut juga petua berubah ni 3S. Tapi hari ni bila saya tengok baca dalam hadis kata tambah satu S lagi, ya. Satu, ya, bila kita nak berubah ni, pertama S yang pertama ubah diri sendiri. S yang pertama sendiri. Diri kita sendiri. Ya. Jangan cuba nak mengubah orang lain. Ya, orang yang saya teringat kata-kata daripada Abu Yazid Al-Bustami, dia kata orang yang pandai nak ubah dunia, tapi orang yang bijak nak ubah diri sendiri. Betul? Orang yang pandai nak ubah dunia ni pandai ubah dunia bagus, ya. Tetapi yang orang yang bijak sana, yang orang yang ada wisdom, dia nak ubah diri sendiri. Yang pertama dia sendiri. Walaupun kadang-kadang kita nak sebagai ibu, kita nak ubah anak kita menjadi lebih baik. Sebagai isteri, kita nak suami kita, sebagai suami kita nak isteri kita lebih baik. Tapi ingat, kejayaan kita mengubah orang lain bergantung kepada kejayaan kita mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebab itu jangan marah kalau orang lain tak berubah mengikut apa yang kita hendak, kalau kita sendiri tak berubah mengikut apa yang kita kehendaki. Apa kita nak marah anak kita, kadang-kadang, untuk dia berubah dan sebagainya, kalau kita sendiri tak berubah. Sebab tu saya terkesima dengan kata-kata pesan untuk suami, tapi ini boleh dikongsi pesan untuk isteri juga, ya. Seorang wali Allah dia berkata, sekiranya anakmu derhaka kepadamu, sekiranya isterimu tidak taat kepadamu, ceklah ataupun telitilah kembali dosa-dosamu dengan Tuhan, ya. Jadi kalau anak kita, ya, tak bertindak seperti mana yang kita hendak, kalau isteri kita ataupun suami kita, ya, ada sesuatu yang tak taat kepada kita ataupun tak kasih kita, tak sayang kita dan sebagainya, first thing first, kena buat apa? Cek dosa kita dengan Allah. Itu penting. Jadi itulah saya selalu katakan, kesukaran kita untuk mengubah orang lain seharusnya menimbulkan kesabaran dalam nak mendidik diri sendiri. Betul, ya? Kesukaran kita untuk minta maaf, ya, kesukaran untuk mengubah diri kita sendiri, minta maaf sekali lagi saya ulang, ya, kesukaran untuk mengubah diri kita sendiri seharusnya menimbulkan kesabaran dalam nak mendidik orang lain. Betul? Sukar tak kita nak ubah diri ini? Sukar, betul. Payah tak kita nak ubah diri kita? Payah. Sebab itu sepatutnya menimbulkan satu kesedaran bahawa kita mesti sabar dalam mendidik orang lain. Kalau kita sendiri susah nak buat, apatah lagi orang lain nak ubah, ya? Jadi petua yang pertama, S yang pertama, sendiri. Yang kedua, dalam kita nak ubah diri kita ialah mesti kita ubah sedikit-sedikit. Ya, jangan ubah yang banyak. Jangan cuba ubah yang banyak. Ubah sedikit-sedikit dulu. Ya, bermula dengan perkara-perkara yang kecil kita ubah. Ya, bila perkara-perkara kecil tu kita buat dan sebagainya, nanti dah biasa. Bila dah biasa, baru kita boleh buat kerja-kerja yang luar biasa. Ya, mula-mula buat kerja biasa-biasa dulu. Ya, istiqamahkan. Ya, buat kerja yang apa yang kata tadi, sedikit-sedikit. Baca Quran, tak payah nak banyak-banyak. Jadi satu helai cukup. Kalau dah buat banyak, alhamdulillah lah. Tapi kalau baru nak mula, ya, mula sikit dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Ini kita kena mulakan sedikit-sedikit. Ini rupanya rukun istiqamah ni, ayat tu ada dua lah. Kalau kita tengok dalam hadis, ya, yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, Allah suka pada amalan yang sedikit tetapi istiqamah, konsisten, ya. Jadi sedikit, ya. Sebab nafsu kita ni kita kena hadapi dengan strategi. Tak boleh nafsu kita ni kita ubah dengan semangat-semangat berapi, tak boleh, ya. Sebab nanti dia lawan balik, ya. Wah, hari ni nak tahajud, wah, tahajud pukul 2 pagi, 2 minggu. Kemudian nanti timbul letih dan sebagainya, 2 bulan tak bangun tahajud, ya. Tak ada macam ni. Kita ambil tajuk yang mudah-mudah. Tajuk orang awam ni, iaitu dia bangun lebih awal sikit sebelum subuh. Dia tajuk orang awam, ya, bagi kita. Tajuk orang awam dan sebagainya. Jaga yang kemat dan sebagainya. Ya, kita dalam solat ni kita boleh tengok kita dengan Allah ni dengan solat. Ya. Orang yang enggan, orang yang jauh dengan Allah, dia tak datang menyuruh dia tak datang apabila azan dilakukan. Ya, okey.
Orang yang dengan Allah tak serius, dia datang tapi datang lewat. Betul. Orang yang datang tepat, itu macam bos dia je, pangkat tepat tapi orang yang cinta, dia tunggu untuk masuk waktu. Betul. Jadi boleh kita tengok 4 golongan dengan waktu solat ni, boleh kita tengok diri kita kat mana. Betul. Apakah orang yang kita ni bila 4 waktu dalam menunggu waktu solat ni, dah diazankan kita tak datang, terus enggan, terus tak datang solat, itu satu. Yang kedua, datang tetapi lewat, ataupun yang kedua datang tepat waktu, tetapi yang paling hebat ialah yang menunggu waktu solat. Jadi jadikan waktu subuh kita ni sebagai cara untuk kita solat tahajud. Ni kita dapat 2 rakaat cukuplah. Latihan dulu. Saya nak tanya ni supaya kita imbau balik bulan Ramadan, bangun tidur berapa? Pukul 4.30 paling kurang. Isteri kita lah pukul 4.30. Lah kita kadang-kadang kita teman juga isteri kita pun bangun 4.30 untuk ada senang pukul 4. Tapi bila habis bulan Ramadan pukul berapa? Balik pukul 6 subuh. Itu langsung jadi macam tu. Itu Jadi kita nak konsisten jaga itu Baik, yang pertama tadi diri sendiri, yang kedua sedikit-sedikit, yang ketiga sekarang. Sekarang. Now. Jadi jangan tangguh-tangguh. Kenapa kita tak boleh mulakan sekarang? Sebab diri kita sendiri sedikit-sedikit. Betul. Takkan tak boleh mula sekarang. Betul. Jadi benda tu kita kena mula sekarang. Jadi sebab itu selalu dikatakan seorang tu dia masuk ke dalam satu kebun buah-buahan yang dah besar-besar, yang dah berbuah, dia ada tertulis itu. Saya ada bacalah satu cerita yang nak memotivasikan kita. Bila dia masuk satu kebun yang semua pokok tu berbuah, dia kata apa? Sebaik-baik masa untuk menanam pokok ialah 20 tahun yang lalu. Betul. Kalau 20 tahun yang lalu kita tanam pokok tu dah jadi besar sekarang, sebab pokok tu semua buah. Dan detik yang terbaik lagi untuk menanam pokok ialah tanam sekarang. Boleh faham? Tanam sekarang. Tak ada istilah terlambat untuk melakukan kebaikan. Sekiranya kita tanam satu pokok sekarang, mungkin kita tak makan, tetapi jadi amal jariah kita. Kerana yang makan itu mungkin anak-anak kita, mungkin orang lain, dan mungkin hanya unggas ataupun burung-burung saja. Itu pun termasuk kepada amal jariah kita. Betul. Ini. Jadi the power of now ni kita gunakan. Sebab tu selalu dikatakan dalam hidup kita ni, kita nak bahagia jangan kata bila bencin. Bila nak bahagia nanti bila lepas naik haji tahun ni, alhamdulillah bahagialah. Bila bahagia nanti bila semua orang ada masalah dan sebagainya, kalau saya begini macam, kalau saya macam tak. Kalau ditanyakan kalau bahagia, jangan cakap jangan cakap past tense, jangan cakap future, tapi now, present. Aku yang paling bahagia waktu aku kanak-kanak, tak tahu masalah apa-apa, bermain di tepi di tepi sungai, bermandi mandi gelap ketawa, tak ada masalah yang hinggap dalam diriku. Itu habislah kita. Sebab itu past tense. Tapi kita nak bahagia sekarang, jangan tunggu punca dan sebagainya. Jadi sebab itu mula ubah sekarang. Kalau yang tak dapat dengan Al-Quran, mulakan dengan beli Quran. Beli Quran, letakkan dalam kita punya beg, sentiasa bawa saja Quran kecil ni. Quran kecil ni kita baca, bila ada masa baca, bila ada baca. Anggapkan Quran ni handphone nombor 1. Betul. Sekarang orang tak boleh tak boleh pergi kerja, tak boleh pergi mana kalau tertinggal handphone. U-turn balik. Tak boleh. Umi tinggal handphone, tak boleh, dan sebagainya. Begitu juga kita dengan Quran. Anggapkan Quran, handphone kita dalam beg kita, ini Al-Quran, kita bawa, baca dan sebagainya. Ini bawa dulu, insya-Allah. Jadi jangan kita kata alah bawa aja tapi tak baca. Memang ada datang syaitan kata gitu, tapi kita bawa dulu, dan sebagainya. Istiqamah bawa. Lama-lama nanti kita malu juga, Kita dah belik semua yang dalam beg duit kita, dah belik semua pos kita dalam tu, dah belik-belik. Tengok Quran je yang tak belik, rasa malu, betul tak? Sebenarnya
Bukan aku tak pilih Quran, tapi Quran yang tak pilih aku untuk dekat dengan dia. Rasa malu gitu, ya. Jadi biar kita tengok, rasa bersalah dengan Quran tu mesti ada senantiasa. Dengan Quran berada di depan mata. Betul? Jangan letak tempat tinggi. Itu yang suci dalam debu tu. Tak nampak, ya. Letak tempat tinggi kita, gitu. Tidak, letak berhampiran kita selalu, ya. Ni. Baik. Yang tadi tu 3 ni memang saya dah cakap dalam IKIM. Tapi yang keempat ni, S yang keempat ni, ya, inilah yang saya nak bincangkan pada pagi ni, ya. S yang keempat ialah sentiasa. Sentiasa. Kalau kita nak ubah diri kita ni mesti sentiasa, ya, regular, maksudnya berterusan dan sebagainya. Sikit-sikit, tapi yang berterusan itu akan mendapat kesan yang baik. Ya, sebab tu saya dah katakan, kalau masih ingat lagi saya cakap di sini, ya, kita kena siapkan bila datang bulan Ramadan, duit berapa yang kita nak bagi, ya. RM10 sehari, 10 kali 30, 300. Kalau RM1 satu hari, RM30. Letakkan dalam kita punya tempat yang ada sampul ni. Jangan, saya dulu mula-mula ingat, bila saya gunakan kaedah sampul ni, kaedah kaedah konvensional ataupun ortodok, saya selalu letak dalam sampul, ini nak belanja, ini duit minyak, ini duit ini. Dia kata, wah, tak canggih sebab guna sampul. Rupanya baru ni saya tengok dalam pengurusan kewangan menggunakan sampul yang memang baik, ya, supaya kita tak terlebih. Kalau duit tu masuk je, kita akan keluar. Kalau dalam sampul, nak usik sampul ni, tak boleh. Ini duit minyak punya, ya, yang ini duit ni. Dalam sampul-sampul yang kita susun dalam beg kita ni, mesti ada satu sampul namanya sedekah. Letakkan sampul sedekah tu, ya. Yang mana kita akan keluarkan daripada duit, itulah untuk sedekah, ya. Yang mana kita dah letakkan. Ini cara kita, ya. Ini yang dikatakan sentiasa, lebih baik. Dan kalau boleh, subhanallah, istiqamahkan bersedekah ni awal pagi. Awal pagi sedekah dulu, sebagainya. InsyaAllah sedekah ni boleh mengubah penyakit. Sedekah ni boleh memanjangkan umur. Sedekah ni boleh memustajabkan doa. Sebab tu para ulama mengatakan sedekah ini lebih tajam daripada doa. Sedekah ni lebih tajam, ya. Syak, dia punya tajam tu maksudnya apa dia? Kesan dia tu lebih daripada kita berdoa untuk sesuatu yang kita hajatkan, ya. Kita sedekah, insya-Allah dengan niat ini mudah-mudahan aku buat macam ni, gitu, ya. Saya ada tulis dalam Facebook saya yang entry yang ke-5 ke belakang, ya. Satu panjang, ya. Kalau ditanyakan mengapa jodohmu lambat, saya ada tulis itu dalam peranan bersedekah, ya, insya-Allah. Baik, gitu. Jadi sentiasa. Begitu juga kalau kita nak istiqamahkan solat kita tadi, Quran kan, sedekah kita, ya. Kemudian apa lagi? Dalam bulan Ramadan, ni kalau kita ni, saya semua ni dah kita tengok dalam bulan Ramadan, ni yang 4 ni. Selalu untuk berterusan istiqamah dalam bulan Ramadan, inilah yang kita nak istiqamahkan. Pertama, siam kita, ya. Siam ini bukan puasa sahaja, dalam arti kata menahan, boleh, ya. Menahan mulut kita, menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita, menahan percakapan kita, tutur kata kita ni siam. Artinya kita istiqamah dalam menahan diri kita, ya. Kalau dalam berpuasa ni, elok dah puasa 6, kemudian puasa Isnin Khamis, puasa hari putih dan sebagainya, ini berterusan. Tapi kalau tak dapat menahan, maksudnya untuk kita berpuasa ni sukar, minta maaf, ya. Kadang-kadang orang tu ada gastrik, ya. Macam saya ni kena minum air banyak sebab dinasikan oleh doktor sebab kidney mungkin ada masalah, jadi kena minum air banyak dan sebagainya. Kita tak dapat buat yang ini, tapi kita menahanlah kata-kata kita, pandangan kita, biar sentiasa kita dalam berpuasa, ya. Tiba-tiba misalnya kata ada suatu keadaan yang mengundang rasa marah kita, tekan aku, ini shaimin, ya. Selalu kan kita, aku ni sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Dalam arti kata aku sedang menahan, kata gitu, ya, dan sebagainya. Kita gitu. Kemudian qiyam kita, bangun malam kita,
Jadi ini kalau boleh ya, jangan tinggalkan ya. Yang dikatakan apa? Solat witir kita malam. Lepas isyak solat witir paling lekeh iman cak ayam kata ya. Satu rakaat buat tak boleh. Satu rakaat witir tu satu rakaat boleh, paling kurang satu rakaat, betul ya. Ini penting sebab Rasulullah tak pernah tinggal witir. Jadi kita ambil witir ini ya, kalau boleh ya. Kalau kita ada masa nanti, kalau sebelum subuh pun boleh juga. Lepas kita solat tahajud, solat witir boleh juga sebelum subuh masuk, betul. Tapi seelok-eloknya kita ambil apa yang kita dah buat dalam bulan Ramadan. Macam mana? Lepas solat isyak kalau di masjid ya, lepas solat ba'diyah terus solat witir. Itu kita punya iman macam tu. Dia tak boleh nak untukkan masa dan sebagainya. Kita tahu kita kelemahan kita, betul. Lebih baik kita solat ni. Bagi lelaki dalam qiyam ini dua kena jaga. Apa dia? Solat isyak secara berjemaah dengan solat subuh berjemaah. Ini penting. Kemudian dengan Quran kita. Quran kita ni ya, jadikan Quran ni macam tempat rujuk kita ya, dalam hidup kita. Ada setengah orang ada masalah, dia buka Quran, kemudian nanti ada penyelesaian kat situ ya, dan sebagainya. Ada orang yang buat begitu ya, dengan Quran ni dia buat begitu. Kalau ada masalah dia buka, alhamdulillah. Tapi bukan semua orang macam tu. Buka ayat zakat, Tuhan aku ada masalah ni, tetapi buka tu kadang-kadang mengundang keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Buka Quran ya, selalu buka dan sebagainya. Ini dengan kita, dengan hubungan kita dengan Al-Quran kena berterusan, insya-Allah ya. Ini sifat orang yang bertakwa. Dia dengan Al-Quran dijadikan panduan dalam hidupnya, insya-Allah. Kalau boleh kita dah tua-tua macam ni, tak maaf saya cakap tua-tua macam ni tak sensitif. Kalau tempat lain kalau cakap tua-tua macam ni, saya tak tua kan, sebenarnya saya Pak Syiri juga Jadi bila kita sama-sama kita ni boleh cakap kalau boleh tua-tua kita dah macam ni, ambil satu kitab tafsir baca. Kalau tak belajar pun tak apa, kita belajar kitab tafsir yang baik kan. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu tinggi dia ditulis. Kalau tafsir Hamka Al-Azhar pun bagus. Sekarang ni ada satu tafsir kalau orang yang ada intelektual sikit, intelektual ni bukan yang intelektual tinggi-tinggi, orang tu dah ada diploma sekurang-kurangnya dan sebagainya, ataupun SPM ke, boleh dah baca tafsir yang dibuat oleh Mutawalli Syarawi. Ini bagus betul kalau pergi ke yayasan Masjid India, dalam Masjid India ada pustaka Indonesia ada. Kita baca tu dah tua, baca apa? Baca tengok dan sebagainya. Inilah bekal kita. Tafsir Al-Azhar pun bagus, boleh Hamka dan sebagainya. Ada satu lagi kitab nanti saya cuba perkenalkan. Kitab ini dia adalah khulasa Al-Quran. Khulasa Al-Quran ya, yang mana 30 juz Al-Quran tu macam yang ini surah yang pertama, khulasanya ini ayat ini sebagai. Kalau kita baca buku tu tak terpakai mana, kita akan tahu secara general apa isi Al-Quran. Ini pun boleh bagus. Sebab kita tak sibuk dah, betul. Kalau macam saya diminta maaf kalau saya sangat mengimpikan saat yang macam ni saya boleh, tetapi tak boleh, tanggungan banyak lagi ya. Saya kena bekerja, kena buat gini, kena study kalau tentang management, study lagi tentang perkara-perkara yang macam ni, sebab saya terlibat dalam bidang saya, betul. Tetapi kalaulah saya dah orang kata tak ada apa-apa dan tanggungan apa sebagainya, saya nak hidup dengan Al-Quran saja, duduk di masjid, baca dan sebagainya, berintih kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita sayang dengan kepada Allah, cinta kepada Allah, nak bertemu dengan Allah dengan membuktikan dengan Al-Quran. Janganlah tak ada masa lagi untuk sinetron ni, tak salah. Apa lagi, betul lah kan. Kita kena tipu 2 kali. Zaman remaja dulu dah kena tipu, betul. Kemudian dah tua pun kena tipu sekali lagi. Dah payah. Jadi jangan ya. Sebab tu kadang-kadang ni bincang kata kan, saya juga kadang-kadang dengar dekat channel-channel radio ni ya, yang mengambil kenangan-kenangan ni. Ni cerita lah 60-an, 70-an awal. Dia cerita dulu, nenek dulu pakai macam ni, aku lagi. Ya, kita kena tipu banyak kali. Kita nak jumpa dengan Allah tadi. Ya, Imam Syafi'i ingat waktu umur dia 40 tahun aja. 40 tahun aja dia dah pakai tongkat. Padahal Imam Syafi'i seorang atlet. Dia seorang pemanah, seorang penunggang kuda yang cerdas. Badannya kekar. Orang kata sadolah.
Ya, tu yang baru ni kata seatbelt ni sunnah. Seatbelt tak? Seatbelt ni sunnah. Sebab Rasulullah begitu, dia punya badannya. Sebab Rasulullah SAW kalau ambil wuduk, misal kata dia punya air mengalir, basuh muka tu mengalir daripada dada terus ikut perut. Kita tak, dada terus ke lantai. Sebab apa tak? Terus ke lantai. Sebab itu dia punya. Sebab tu seatbelt ni dia ada otot-otot. Itu badan Rasulullah SAW. Betul? Itulah Rasulullah. Ya, jadi kita dalam hal ini minta maaf ya, saya katakan kena jaga. Kita yang dah berusia ni betul-betul kita serius dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran kita. InsyaAllah selalu jadikan macam tu dan sebagainya. Ada orang yang tak ada, orang kata anak dia dah ini dah clear, dah ini, jangan buang masa. Ya, duduk balik. Sebab nanti bila kita duduk masa balik, itulah sebab kitaran hidup kita, ya, dia akan pergi kepada budak-budak balik. Sebab tu nanti orang tua macam kita ni nanti dibenci oleh cucu dan anak-anak. Sebab apa? Kita jadi too sensitif. Kita dah macam budak-budak, ya. Orang tak ajak makan sikit dah sensitif, betul, dan sebagainya. Sebab itu juga. Tapi kalau baca Quran, insya-Allah kita tak sensitif. Sebab kita ada hiburan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nampak kadang-kadang orang yang dah berusia ni, dulu masa muda dia travel, betul. Bila dia tak ada travel, mati kutu dia duduk, nak travel. Macam mana you nak travel? Lutut pun dah sakit dan semua, betul. Jadi sebab itu kita kena cari sesuatu yang kita boleh terus amalkan walaupun dalam keadaan kita tidak mengizinkan, betul. Baca Quran boleh, solat kita boleh teruskan, duduk di masjid insya-Allah boleh terus sebagainya. Jadikan saat-saat akhir ni saat-saat yang dekat kita dengan Allah. Tapi saya pernah nampak nenek umur 78 tahun, ya. Saya pernah jumpa 2-3 kali dah saya jumpa. Ustazah Hindun sampai yang terkenal. Unit Mubaligat Jais. 78 tahun, ya. Tapi aktifnya subhanallah. Buat kerja dakwah lagi 78 tahun. Dia sebagainya. Itulah kita tengok ya, umur yang berkat. Baik, kemudian tadi yang sedekah. Baik, sekarang kita nak tengok ya. Output puasa, kita tengok kesan daripada puasa ialah takwa. Ini penting, saya dah katakan dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya ya, yang kita nak hasilkan daripada puasa ni adalah takwa. Dan bila kita dah dapat takwa ni, jangan terlepas lagi. Sebab tu tajuk kita pada pagi ini ialah istiqamah dalam takwa. Ya, perkataan istiqamah itu, ya, kalau kita tengok dari segi bahasa, dia berarti tegak, lurus dan tegak, lurus dan sentiasa di dalam kebenaran. Tegak, lurus, sentiasa dalam kebenaran. Ada lagi sentiasa dalam keikhlasan. Ya, ini orang yang takwa, orang yang istiqamah. Ya, sebab tu pernah seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, apa nasihat yang kau boleh berikan kepada aku dengan pendek, yang mana aku tak payah minta nasihat yang lain lagi. Maksudnya intipati lah. Intipati ni suatu yang kalau kita pegang yang ini, yang lain-lain insya-Allah ikut sekali. Boleh faham maksudnya apa Rasulullah kata? Kamu beriman kepada Allah dan istiqamah. Iman dengan Allah, istiqamah. Dan Al-Fusilat ayat 30 ya dan sebagainya, reward kepada orang yang istiqamah ialah seperti mana yang saya kata, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dua reward kepada orang yang istiqamah ni apa? Pertama, dia tidak akan ada rasa takut, ya. Yang kedua, dia tidak ada rasa duka cita. Ini penting. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, orang yang istiqamah ni dalam surah Fusilat ni menunjukkan orang ini insya-Allah tidak akan ada rasa takut dalam hidup. Yang menyebabkan gundah gulana, gusar dalam hidup ni ialah ketakutan kita. Betul? Ketakut ke macam mana nanti sakit, macam mana nanti tak rezeki, macam mana kita tidak disayangi, macam ni rasa takut. Betul? Takut yang menyebabkan kualiti hidup kita menurun. Takut.
Bukan yang dikata sekarang ni takut hantu, bukan itu. Tetapi takutkan tidak disayangi, takut ditinggalkan oleh anak kita, takut kita tidak dihargai, takut yang ini kaitannya. Yang kedua, duka cita. Bila ada sedih, bila ada sedih dalam hidup kita, itulah yang kata yang mudi hidup kita sedih dan sebagainya. Kerana hal-hal yang begini, minta maaf ya, sedih kita ni kalau bukan kerana iman, sedih kita dua je. Kerana apa? Kerana dunia dan kerana manusia itu. Betul tak? Kerana dunia dan manusia. Dan apa yang boleh, apabila kerana dunia dan manusia ini menyebabkan kita sedih, dan sedih itu menghalang kita, artinya dunia dan manusia lebih besar dalam hati kita dibanding Allah. Sebab apa kita rasa sedih? Ya? Sebab isteri buat macam ni. Sebab apa rasa sedih? Anak buat macam ni. Kenapa buat rasa sedih? Suami kita tidak hargai. Kenapa kita rasa sedih? Artinya, kalau kita tengok susul galur kesedihan kita dalam hidup, mesti puncanya dunia dan manusia. Dan inilah yang menyebabkan hilang kualiti hidup kita. Betul. Hari ni susah kita nak senyum. Hari ni susah kita nak ceria. Saya tak kata orang lain, diri saya sendiri. Payahnya. Ya? Tetapi orang yang istiqamah beriman tadi, dia akan dapat dua ni. Bebas daripada kesedihan, bebas daripada ketakutan. Ini yang kita nak dalam hidup. Apa lagi? Betul? Sekarang ni, kalau kita tengok dalam tulisan-tulisan pakar, salah satu contohnya Dale Carnegie kata, hebat macam mana pun harta kita, banyak macam mana billionaire ke hidup 2-3 kali, ya, mati sekali, kemudian hidup lagi, mati lagi sekali, hidup sekali, duit tak habis. Bilion ada, betul. Tapi paling hebat kita boleh makan berapa kali? Dalam satu hari, 3 kali paling hebat, betul. Tidur satu tempat di satu malam, kan? Kita ada 10 hilang, nak tidur 10 malam. Ambil kejap ni 10 minit, lepas tu pergi lagi 10 minit. Tak, satu tidak, macam kita tidur, betul. Betul. Tapi inilah yang menyebabkan kita duka cita dalam hidup. Betul. Yang menyebabkan itu Allah Akbar. Orang berebut-rebut, orang bergaduh hari ini semua dengan sebab dunia dan manusia. Jadi mudah-mudahan kita istiqamah, insya-Allah. Kata tapi apa? Tegak, lurus, ikhlas dalam kebenaran menuju Allah. Ini yang dikatakan istiqamah. Ini yang dijanjikan, bebas daripada rasa takut, bebas daripada rasa apa dia tadi? Duka cita. Okey. Yang dikatakan takwa, ya, takwa ini, ya, nanti saya tengok. Takwa ni dia satu sifat, kalau saya nak gambarkan dalam gambaran jadul, ada belajar modern mathematics. Modern mathematics, ya, modern mathematics dia ada gambar Raja Venn, tahu? Gambar Raja Venn. Gambar Raja Venn ni macam, ya, takwa ni yang besar. Dalam tu, dalam circle yang besar tu dia ada dua, iaitu akhlak dengan manusia, itqan dengan pekerjaan ataupun peranan. Artinya takwa itu melahirkan akhlak dengan manusia dan juga itqan dengan pekerjaan ataupun peranan. Okey, kita tengok, ya. Nak tahu istiqamah dalam takwa, kena tahu dulu takwa itu apa. Ya, ni takwa ni, ya. Sedar hubungan dengan Allah, berhati-hati dengan hukum Allah. Ini orang yang bertakwa. Sentiasa sedar hubungan dengan Allah. Saya selalu suara saya ni diulang-ulang dalam IKIM. Tak tahulah sebab apa tagline ini yang digunakan. Orang yang tahu tak semestinya sedar. Orang yang sedar itu mesti tahu. Tagline dia selalu. Saya pun kadang-kadang malu dengar. Sebab apa? Allah Akbar, ya. Kita boleh cakap je lagi, ya. Sedar di hati, tahu di kepala. Betul. Kebanyakan orang dia tahu Allah ada tapi tak sedar Allah ada. Betul. Jadi orang yang bertakwa dia aware, sedar Allah ada, sedar Allah melihat, sedar Allah mendengar, ya, sedar malaikat-malaikat sedang mengira pahala dan dosa dia setiap masa dan setiap ketika. Sedar hati dia diawasi oleh Allah. Ini orang bertakwa. Dia bukan tahu tapi dia sedar. Sedar ini di hati. Sebab tu dikatakan begini, ya. Tengok, ya. Apa kata Sayyidina Ali? Manusia ni semua tidur ketika hidup. Bila mati baru dia tersedar atau terjaga. Apa maksud? Manusia ni masih hidup, ya, dia tidur.
Tapi apabila mati, baru dia terjaga atau tersedar. Pelik Jadi kesedaran atau jaga ni bukan letak mata. Masa kita hidup, mata kita celik, betul. Masa kita mati, mata kita tutup, betul. Kalau terlihat pun, orang tutup kan. Rupa-rupanya yang dikatakan kesedaran ini bukan letaknya pada mata, letaknya pada mata hati. Sebab tu kebanyakan manusia ni tidur dalam hidup dia. Dia tak sedar yang mana dosa, yang mana pahala. Dia tak sedar dia ni musafir saja di dunia ni yang sebentar. Hidup yang sebenarnya, hidup yang hakiki dan abadi ialah akhirat. Hidup dunia hanya sebentar. Semuanya akan fana. Yang baka, yang kekal ialah Allah. Yang di kehidupan akhirat. Apabila mati, baru dia tersedar. Belum mati baru. Bila dia tengok kali pertama, malam pertama di alam kubur. Kalau kita tengok buku ni cantik malam pertama di alam kubur, bangun-bangun sudah terus kita tengok Allahu Akbar. Baru kita tahu yang dipesankan dalam tanga kin tadi syurga itu benar, neraka itu benar, pertanyaan malaikat itu benar. Aku dia baru tahu, ya Allah, aku sedang berhadapan. Dulu orang dengar je ustaz cerita tentang mati, ustaz cerita mati. Ini dah mati betul-betul ni. Dah nampak dah. Ya, soalan tu nak disampaikan kepada kita. Dah tengok, dah tunggu amal kita. Yang amal kita ni Quran yang akan jadi saksi, yang jadi apa? Jadi apa? Perisai kepada kita. Solat akan jadi kepada kita. Amal-amal kita ni akan datang balik. Dia akan jadi peguam bina. Betul? Bila mereka nak tanya, jangan tanya. Dia yang akan jawab, betul? Tiba-tiba tak datang semua ni. Dan kita dah nampak dah. Mereka akan bertanya, waktu tu harus tak? Betul? Waktu hidup, tidur. Bila mati, terjaga. Sebab itu orang yang bertakwa dengan orang yang sedar semasa hidup. Yang celik mata hati dia waktu hidup. Dia nampak ini pahala. Walaupun subuh-subuh letih, walaupun subuh-subuh tu sejuk, pergi juga ke masjid ataupun ke surau. Dia sedar. Bila orang mengumpat dan sebagainya, dia tak masuk. Sebab ini tahu, yang ini nanti Allah akan tanya. Bukan senang nak hadapi dosa mengumpat ni. Sebab dosa mengumpat ni, taubatnya ialah dengan minta halal kepada orang yang kita umpat. Dosa-dosa yang lain, dosa mata ni kita tengok ini, kita boleh taubat terus dengan Allah, betul. Tapi dosa mengumpat ni payah. Dan hak dengan Allah diletakkan atas titik tolak ansur. Tapi hak dengan manusia diletakkan pada titik muktamad. Muktamad tu artinya I and I. Mata dengan mata, betul. Ini buat ni, ini buat ni di sini. Baiklah. Kita sudah tanda nampak ini. Nak kita derhaka dengan suami kita, kita jaga angkatan kita. Nak kita bentak atau tengking isteri kita, tak boleh. Yang paling lembut, yang paling sempurna iman ialah orang yang paling sempurna akhlak dan baik dengan isteri dan sebagainya. Tahu. Kalau kita nak sempurna iman, kena sempurna akhlak. Sempurna akhlak ni baik dengan isteri. Isteri aku ni bertunjuk baik atau tidaknya aku dalam kehidupan ini. Contoh, ini orang yang sedar. Jadi orang yang bertakwa ialah orang yang sedar. Istiqamah dalam takwa ialah istiqamah sedar saja dalam kehidupan ini. Betul? Ingat tu bila Rasulullah gunakan metafora atau tamsilan, aku dengan dunia ini sebagai seorang pengembara yang singgah di satu pohon, kejap, ambil naungan, kemudian nak meneruskan perjalanan lagi. Sedar, kita tak hidup selama-lamanya jadi. Kenapa berlaku rasuah ni? Kenapa berlaku gini? Semua orang tak sedar. Dia tak sedar yang diambil itu adalah potongan daripada api neraka, betul? Yang diambil itu walaupun banyak menyebabkan penyesalan nanti di hari akhirat. Inilah dia kata kesedar. Dan sentiasa, yang kedua, orang yang takwa ni sentiasa berhati-hati. Berhati-hati dalam hidup ni. Berhati-hati. Highly precaution. Kalau dalam keadaan negara-negara maju ni, dia letakkan keadaan kalau ancaman pengganas, dia letak oren dia tu. Oren tu dah memang macam ni, letak hijau, lepas tu merah, lepas tu kalau dia kata warning dia yang paling apa, oren tu. Oren ni dah ancaman dah paling tinggi, betul. Kalau tak salah saya tanya ni. Betul. Dia letakkan kalau Paris kena bom, Brussels baru ni Belgium dia letak, lepas tu oren. Oren ni keadaan yang super alert. Pada jaga semua bila pengganas. Jadi organ yang bertakwa ni dia sentiasa
super, dia sentiasa siap siaga berhati-hati dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Baik. Jadi kita tengok kita tengok supaya kita nampak dikatakan takwa ni berhati-hati. Saya tak nak saya dah ceramah tentang ini, betul? Tentang takwa. Siapa masih ingat lagi takwa itu daripada perkataan apa? Takwa ini daripada perkataan waqa'ul qaya, berhati-hati dan berjaga-jaga tentang hukum Allah. Jadi minta maaf, saya minta pesan lagi pada kaum ibu, kaum bapa, jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bertakwa. Dengan setiap anggota dalam keluarga kita sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dengan hukum Allah. Jaga. Dan perkara yang paling kita nak jaga dalam rumah tangga kita, takwa ni suatu yang di dalam dada, tak ketara. Tapi takwa ni satu rasa. Takwa tu di mana? Kata Rasulullah, bila ditanya, huna, kata Rasulullah, di dada, di dalam dada. Tapi cuba kita tengok muhasabah untuk istiqamah dalam takwa ni. Kita kena tengok petunjuk yang orang itu bertakwa. Kita ambil petunjuk yang paling besar, ialah seorang itu menjaga solatnya. Penting. Jaga solat. Dalam surah Al-Mu'minun, mula-mula sekali orang yang nak masuk syurga Firdaus ni pertama khusyuk. Lepas tu menjaga solat. 2 kali solat diulang. Solat ni tiang agama. Solat ini yang dikatakan yang direct datang daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Hukum-hukum yang lain melalui malaikat Jibril, betul. Tapi solat direct, betul. Solat ini kepala segala ibadah, betul. Walaupun kita banyak sedekah, walaupun banyak kebaikan yang lain, tak jaga solat, tak ada nilai. Ini penting. Sebab itu kena jaga solat dalam keluarga kita. Sebab itu dengar kualiti hidup kita. Sekali lagi saya ulang, supaya masing-masing jaga diri saya juga. Kualiti hidup kita ditentukan oleh kualiti solat kita. Aku ni bagus atau tidak, nak muhasabah. Aku ni baik atau tidak, nak muhasabah. Tengok solat kita, itulah diri kita. Kalau solat kita masih lagi kita dirikan kata secara nak melepaskan tanggungjawab semata-mata, nak hilangkan rasa berdosa kerana tak solat, nilai kehidupan kita itulah. Macam mana dalam solat kita boleh ingat Allah? Malangnya dalam solat kita ingat semua kecuali Allah. Betul. Ingat semua kecuali Allah aja tak ingat dalam solat. Betul. Apa? Bagi tahu ingat dia. Kalau kita dah cinta dengan seorang, kalau kita dah rindu dengan seorang, dalam hati kita dan sebagainya, ingat siapa? Ingat orang tu je. Ingat orang tu je. Kita tak boleh ingat yang lain dah. Kalau yang itu yang penting, yang itu penting. Tapi kalau dalam solat kita ingat yang lain-lain kecuali Allah, itu menunjukkan yang kita ingat yang lain itu lebih penting daripada Allah. Saya selalu kadang-kadang tanya, kenapa aku ni dalam solat ni ingat ini, ingat ini, ingat ini? Kenapa susah sangat nak ingat Allah? Kadang-kadang kita masa solat kita ingat dah kita nak buat apa, betul? Ini nak buat ini, nak buat ini, nak buat ini, nak buat ini, dah gini, dah gini, dah ada perancangan dah dalam solat itu. Bila habisnya solat, terus kita ringkas, terus nak buat perkara itu. Apa petunjuk tu? Apa petunjuk? Very simple. Itu petunjuk perkara-perkara yang kita nak buat tu lebih penting daripada Allah. Kalau seorang tu lebih pentingkan yang lain daripada Allah, kualiti kehidupan dia mesti menurunnya. Allah melepas tangan daripada dia. Betul. Allah tak bagi kekuatan. Solat ni zikir. Setengah orang tanya pada seorang ustaz, macam mana nak zikir supaya tenang hati, ustaz? Ustaz kata bagi gini. Ustaz, macam mana pula nak zikir supaya dapat tambah rezeki? Baca ayat ini. Sekarang ni macam-macam. Sekarang ni orang ekspor agama ni macam-macam cara. Sekarang ni bukan ayam organik je, ayam Quranik pun ada. Ayam organik yang tak dibagi makan, yang lain betul kecuali makan ayam betul. Ayam Quranik, ayam yang dibacakan 30 juz. Harganya lebih mahal daripada biasa. Betul? Itik azani pun ada. Itik azani apa? Itik yang diazankan. Harga lain daripada itik biasa. Macam-macam orang fikir nak eksploit agama. Betul lah Jadi
Al-Quran ni apa ni semuanya manusia, betul? Manusia yang kena amalkan. Jadi sebab itu minta maaf ya. Jadi dalam arti kata kita jaga solat kita ni, dengar ya, bagi hati pada solat. Bagi hati. Bagi hati ni macam mana? Bagi time yang utama. Siapkan pakaian untuk menghadap Allah. Siapkan tempat yang istimewa untuk kita ada Allah. Bagi hati lah maksudnya, bagi hati, boleh faham ya? Macam mana kita awal tu bagi hati pada kereta dia, sentiasa cuci, tip-top servis, bagi aksesoris lagi, gilat lagi, polish lagi. Itu bagi hati tu dekat kereta dia. Macam tu lah solat kita, betul? Bagi hati dia. Ini pakaian untuk solat. Hari Jumaat dah jaga dah, pakaian tertentu dah kita jaga ya? Ini yang nak bawa. Ini dia punya minyak apa? Minyak atar, ya, minyak wangi yang kita nak pergi. Ni tapi kita, ni kopiah kita nak pergi. Bagi hati dulu benda-benda yang kita boleh buat dulu, betul? Kemudian bila kita nak solat tu, cuba bagi masa. Jangan hanya tepat, tetapi menunggu waktu solat. 5 minit kita tunggu tu solat ya? Sebab kata Imam Ghazali, hendaklah dipisahkan antara perbuatan solat dengan perbuatan-perbuatan dunia dengan satu waktu senggang yang namanya hening rasa. Hening rasa ni boleh faham ya? Kita warm up diri kita. Jangan kita buat macam accountant kan, buat apa-apa kerja, kemudian azan. Kemudian azan, betul? Ditinggalkan kerja, terus azan, terus solat. Itu artinya tak ada waktu senggang. Dia mesti ada waktu senggang waktu senggang, ditinggalkan dulu kerja dia, waktu senggang 5 minit ataupun 10 minit. Waktu tu dia selawat, baca Quran dan sebagainya. Lepas tu baru dia masuk solat. Waktu itu insyaAllah dia boleh senang khusyuk, senang buat tumpuan fokus dalam solat. Sebab apa? Dia dikrap tu, dia keluarkan. Ini macam kita nak faham macam mana ya? Macam kita nak exercise, betul? Siapa yang biasa exercise, aerobik ke aerobik ke apa sebagainya, dia tak boleh terus-terus bersenam. Dia kena buat regangan ataupun warm up dan sebagainya. Ini lah. Jangan terus solat, tunggu dulu 5 minit ya. Maya apa ni, kalau di masjid sedap, tunggu dan sebagainya, tunggu waktu tu. Jadikan kebahagiaan kita ya, ketika kita menunggu waktu solat. Jadikan kebahagiaan. Seronok rasa. Ini rasa seronok. Rindu betul kat masjid. Saksikan seorang tu apabila dia sering berulang alik ke masjid, insya-Allah orang tu baik, kata Rasulullah. Nampak ni kaki masjid, ni itu saksi dia tu orang baik. Kita tengok orang yang kaki masjid ni, kat mana-mana kita pergi pun terjumpa orang yang sama. Lalu terjumpa, ni dia singgah. Kalau gitu kita pergi kadang-kadang pergi kat Ion ke apa kan, kita tak sempat kita kan. Dan masuk waktu kita pun pergi ke surau, nampak dia. Kejiranan kita, dia pun shopping juga, tapi bila nak waktu solat, dia pergi ke masjid. Sama je kawan itu. Dulu masa muda saya ada kawan, nak cerita sikit, yang kaki dispo dulu ni, dia Travolta dulu lah, zaman-zaman dulu ya. Dia kata, dia bagi tahu kat saya, ya, kita tak pernah masuk dispo ni. Dia kata, saya ni kaki dispo kalau di Lembah Kelang ni pukul 11-12 dispo ni. Kemudian 12.1 disco yang ni. Dia sampailah, dia pergi tu. Ya, dia pergi rotate disco ni. Apa dia kata? Ustaz, sama je muka. Muka orang tu juga yang kita jumpa. Kaki disco muka sama, kaki masjid pun itu juga, betul. Sebagainya. Kita terjumpa kadang-kadang kita terjumpa dia kat Masjidil Haram, betul? Kita kata, terjumpa dia. Itu artinya bagus. Boleh faham ya? Jadi kita konsisten macam tu. Ini penting. Jadi solat ni kualiti hidup kita. Kita tengok 4 orang yang tadi tidak menyahut surat azan, datang lambat apabila azan, datang tepat apabila ataupun menunggu waktu azan. Jadilah kita cuba macam tu, nak istiqamah. Jadi takwa itu dilihat pada solat. Ini penting ya. Ada orang bertanya pula, dan insya-Allah saya akan menjelaskan ini dalam kimia. Ustaz, ada orang solat Ustaz, tengok macam tak ada kesan. Solat je, tapi bengis. Solat, tapi masih melompat. Solat, tetapi dengan duit rasuah. Solat, tetapi time management teruk, tak tepat waktu.
kerja lebih kurang, minta maaf ya, kalaulah seorang tu dah solat tetapi dalam hal-hal yang lain dia masih lagi kemungkaran dan sebagainya, itu petunjuk, dengar ya, itu petunjuk bahawa solatnya, dengar ya, sama ada ditolak oleh Allah. Ya, ditolak oleh Allah kenapa? Solat bukan kerana Allah utama. Solat kerana nak tunjuk, solat kerana nak mempamerkan dia orang alim dan sebagainya, bukan kerana Allah, ada kesan. Itu pertama. Yang kedua, mungkin solatnya ya adalah solat yang lalai. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wil bagi mereka yang solat yang mana dalam solatnya lalai. Lalai ni apa? Antara tafsiran ulama, lalai terlupa, sering lupa bila ada rakaat. Sekali-sekala tak apa, selalu lupa, dah jadi budaya, terlupa dan sebagainya. Satu. Yang kedua, dalam solat tidak ingat kepada Allah. Dia per-11 dalam solat ni. Ada orang yang dapat 2/11, ada yang 1/11, ada yang kosong, tak ada apa-apa, tak ingat, tak ada khusyuk. Ya, ini penting. Ya, baik. Kalau yang ketiga, mungkin solat dia tadi apa tadi? Lalai dalam solat. Atau yang ketiga ialah orang yang sedang mujahadah dalam solat. Mujahadah ni macam mana? Ni macam kita lah. Ingat, lupa, ingat, lupa, ingat, terlupa balik. Lepas tu ingat balik, terlupa balik. Ya? Ini tak stable. Boleh faham ya? Ini orang yang sedang mujahadah. Kita nak peringkat yang keempat, solat yang paling baik ialah solat yang khusyuk. Jadi ini. Jadi kita tengok kualiti solat kita. Jadi kalau orang tu solat tetapi dia masih melakukan kemungkaran dan sebagainya, pertama, mungkin niat dia bukan kerana Allah. Yang kedua, mungkin dia solat kerana jahil, tak tahu rukun sah batal dan sebagainya. Yang ketiga, mungkin dia tadi jahil. Yang kedua, mungkin dia apa? Yang ketiga, dia sedang lalai dalam solatnya, pun tak ada juga. Jadi perbaikilah solat kita, insyaAllah. Biarkan sesama. Subhanallah, kalau kita tengok 80% umat Islam tidak solat. Itu tak apalah, itu tengok orang lain. Tapi tengok diri kita sendiri, dalam keluarga kita. Macam mana? Agenda solat ni penting tak dalam keluarga kita? Jumpa anak, dah solat ke? Jumpa cucu, dah solat ke? Dan sebagainya. Cek solat anak kita. Cek tengok macam mana sujud dia, kena tak 7 anggota dan sebagainya. Artinya solat itu dititik beratkan dalam keluarga kita. Itu petunjuk keluarga kita keluarga yang bertakwa. Kena titik beratkan. Boleh faham maksud saya? Jadi istiqamah dalam takwa artinya istiqamah dalam solat. Dan dengar perkataan istiqamah. Istiqamah dalam satu amalan bukan artinya berterusan melakukannya. Itu bukan istiqamah. Itu baru satu juzuk dari istiqamah. Istiqamah yang sebenarnya berterusan melakukan peningkatan dalam amalan. Itu yang dikatakan istiqamah. Dia punya line graph dia. Kalau istiqamah ni bukan macam ni. Bukan macam ni. Tetapi artinya kalau dikatakan seorang tu solat zuhur dia istiqamah, bukan artinya semalam dia solat zuhur, hari ni dia solat zuhur juga, esok dia solat zuhur, lusa pun dia solat zuhur. Maka dikatakan orang ni istiqamah solat zuhur. Bukan. Mesti solat zuhur hari ni lebih baik daripada solat zuhur semalam. Solat zuhur esok lebih baik daripada solat zuhur hari ini. Solat zuhur lusa lebih baik daripada solat zuhur sebelumnya. Ini kata. Yang dikata istiqamah itu ialah berterusan berlakunya peningkatan. Berterusan satu, berlaku peningkatan satu. Boleh faham maksud saya? Ini penting. Ini kata-kata takwa. Jadi subhanallah, kita jagalah solat kita. Bukan saja jaga, tetapi tingkatkan solat kita dari hari ke hari. Ya.
Kalau kita nak tengok, aku okey tak hari ni, tengok macam mana solat kita dah. Baik, ada 5 minit, ya, kita tengok. Kalau ada pertanyaan tak? Saya buka dulu pertanyaan sebelum saya pergi ke 1 atau 2 slide seterusnya. Ada pertanyaan apa? Antara sebab-sebab yang kita lalai, kita tak kuat adalah berkaitan dengan pengenalan. Macam mana kita kenal Allah tu. Kalau kita betul-betul kenal Allah tu, pasti yang takwa dan istiqamah ni dia terjadi. Selalu kalau kita tanya pun orang, ramai kata saya tak berapa kenal Allah. Jadi macam mana kita nak tingkatkan pengenalan? Ini soalan yang baik, ya? Soalan yang sangat baik, ya? Sebab baru ni seorang tok guru di Kedah, siapa tahu? Nama dia siapa? Yang baru meninggal? Haji Salim Musa, kan? Dalam satu video klipnya, dan dia berpesan, bila dia minta nasihat waktu tu dalam dia keadaan sakit, dia kata segala-galanya bermula daripada ma'rifatullah. Semuanya bermula dengan kenal Allah. Bila kita kenal Allah, dia kata itulah tempat ataupun bekas untuk menerima takwa. Itu yang menyebabkan kita boleh khusyuk dalam solat. Itu yang menyebabkan kita boleh bermujadah apabila kita kenal Allah. Soalnya sekarang kita tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, macam mana kita nak khusyuk dalam solat? Macam mana kita nak bersedekah? Macam mana kita nak bertakwa bila kita tidak kenal Allah? Okey. Jadi first thing first dalam agama ini dipesankan oleh para ulama, ya, awal dini ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Baik. Sekarang persoalan kita ialah bagaimana kita nak kenal Allah? Kita tak kenal Allah ke lagi? Kalau kita tengok, tak kenal Allah lagi dah. Tahu dah namanya Allah. Betul. Ada 99 nama. Betul. Sifatnya sifat kesempurnaan. Tapi yang diletak di dalam Quran ialah sifat 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Betul? Ini kalau kita belajar sifat 20 lah. Tapi ada orang sekarang ni, dia tak nak melalui sifat 20, dia pakai tauhid uluhiyah dan rububiyah. Tak salah lah, itu kaedah. Betul? Dia kata nak kenal Allah ni kenal melalui sifat, kenal melalui apa? Asma', ya, dan melalui af'al. Perbuatannya okey, ini. Begitu juga diambil daripada Al-Quran juga. Betul? Jadi kita dah kenal Allah namanya. Kita dah kenal sifatnya. Betul? Allah wujud, qidam, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, semua. Betul? Dah jadi dalam mulut kita. Jadi mainan bibir kita. Betul? Dan sebagainya. Okey, yang belajar tauhid rububiyah. Rububiyah ni Allah menjadikan ini. Uluhiyah ni pula ilah kita kepada Allah. Cara belajar itu dah belajar dah. Betul? Tentang soal tauhid ni sebagainya. Tapi ingat, yang dikatakan ma'rifah ataupun mengenal Allah ni bukan dengan mengenal ilmu. Bukan dengan ilmu. Tetapi bukan berartinya tidak melalui ilmu. Boleh faham, bukan dengan ilmu, tetapi bukan berarti tidak melalui ilmu. Ilmu itu adalah fasa yang pertama. Betul? Stage yang pertama. Kenal dulu dengan belajar. Ini penting. Ini mensahkan akidah kita. Kakak sah aja. Kesan tak ada. Boleh faham, Macam kita lah. Kita dah solat 13 rukun tu kita jaga. Solat tu dah sah. Tapi belum tentu diterima. Solat tu hanya menyebabkan kita terangkat taklif, tak berdosa, tapi tak ada nilai. Betul? Boleh faham, Lain amalan yang sah dengan amalan yang diterima. Betul? Puasa kita dah kita jaga, tak batal lama. Puasa kita sah, tetapi belum tentu diterima. Belum ada kesan pada takwa. Begitu juga kenal Allah. Kita mungkin sah iman kita, tetapi iman tu belum berfungsi, belum boleh berperanan. Setakat percaya, bukan yakin. Boleh faham? Ada beza tak percaya dengan yakin? Percaya di akal, yakin di hati. Betul?
Saya selalu buat metafora ini, tamzilan ini supaya dapat kita rasai ya. Yang dikatakan percaya ni macam contoh seorang tu, kita lah, kita diajak oleh seorang penembak tepat, sharpshooter, untuk menonton bagaimana dia menembak dengan tepat. Kita diminta jadi pemerhati. Dia sharpshooter, satu model keluar, letak gelas atas kepala model, dia tembak dalam jarak 100 meter. Rifle ke, senapan ke, pistol ke, tembak. Tak kena kepala orang tu, tapi kena gelas yang ada di atas kepala orang. Jarak dijauhkan jadi 200 meter. Dia tembak lagi. Tak kena kepala orang tu, tapi kena gelas. Kita sebagai pemerhati 2 kali dah tembak. Kali ketiga dia kata macam ni, sekarang saya nak awak jadi model. Letak gelas atas kepala, saya nak tembak. Macam mana? 2 kali dah tengok, memang yakin tak kena kepala, tapi kena gelas. Tapi bila kita sendiri nak jadi model, sorry. Betul kan? Itu menunjukkan percaya tapi tak. Ini kita dengan Allah ni betul, kita percaya. Alim kita tahu tapi tak arif. Arifnya apa? Ma'rifah. Ma'rifah ni apa? Dengan hati. Sampai ke peringkat bukan yang kata ilmu yakin, tapi peringkat hakul yakin, ataupun sebelum hakul yakin, ainul yakin. Ainul ni apa? Ainul ni mata. Mata ni apa? Mata hati. Contoh supaya nampak ya. Kita duduk-duduk kat sini, tiba-tiba ada seorang datang. Datang-datang kat kita. Ustaz-ustaz, tuan-tuan semua, berapa kebakaran rumah sebelah sana kat sini sebagainya. Kita tengok dekat dia. Ini orang yang tak biasa bohong ni, boleh percaya tak? Betul? Ini yakin dengan maklumat, information. Ilmu yakin kan? Minta maaf ya. Ini kita taklid dengan dia, bukan ilmu. Taklid dengan dia. Dia bawa berita tu, kita sikit. Okey. Semua dah patah ini, kita pun keluar ke padang tempat parking kereta tu, tengok betul ada asap. Bila ada asap, betul ada api. Betul dia kata terbakar. Ini apa? Yakin dengan ilmu. Dia ada information. Ya. Pagi ada yang lebih lagi nak tahu betul. Mana tahu ada asap apa-apa ke, saya nak tahu betul-betul. Start kita pergi kat depan rumah terbakar tu, tengok memang dengan mata kita nampak. Ini ainul yakin. Tapi tanya tuan rumah yang waktu terbakar tu dia ada dalam, dah kena, dah terbakar, dia pun keluar, tanya kat dia, betul ke rumah kamu terbakar? Hakul yakin. Dia merasai. Okay. Jadi inilah perjuangan kita. Jadi tak cukup kita kelas mengaji. Yang kedua, kata Imam Ghazali ya, dalam Ihya Ulumuddin, dia kata, lepas kita dah mengaji tentang tauhid ini, yang kedua, asah hati kita dengan ibadah. Dengan ibadah. Nak tingkatkan keyakinan kita tadi. Asah dengan ibadah. Buat baca Quran, buat gini-gini. Nanti dalam setiap amal tu Allah akan campakkan ke dalam hati kita tu pengenalan kita dengan dia. Akan Allah campak. Betul-betul waktu kita solat tu nanti, bila kita amalkan waktu dia datang nanti. Ya? Pengenalan yang Allah bukakan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini melalui ibadah. Dan yang ketiga, nak kenal Allah ni dengan mujahadah. Tadi ibadah melakukan, dengan mujahadah meninggalkan dosa. Lawan. Sebab hati kita ni umpama cermin. Dia nak kenal Allah, mesti bersih. Tapi banyak dosa dan sebagainya, hati tu gelap, tak boleh kenal Allah. Boleh faham Jadi kena mujahadah, lawan. Benda-benda yang buruk ni datang itu kita lawan. Tadi yang kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Siapa yang benar-benar berjihad ataupun mujahadah jalan kami, akan Allah tunjukkan jalan-jalan. Waktu itu kita kenal. Mujahadah lagi. Betul. Peringkat yang akhir Allah nak memperkenalkan dirinya ialah dengan mehnah. Mehnah ni apa? Ujian dalam hidup. Ini cara Allah nak memperkenalkan diri. Dijadikan sakit kat kita, dijadikan miskin pada kita, dijadikan putus kasih sayang, ada masalah dalam hidup. Ini cara Allah nak memperkenalkan dirinya. Sebab mehnah ini, dengar ya, ini cara Allah mendidik manusia secara langsung.
Tadi melalui ustaz lagi, betul? Tadi melalui siapa? Kalau tadi melalui ibadah tadi ada imam lagi apa? Ini melalui pendidikan, melalui manusia. Tetapi Mena tidak. Pendidikan direct daripada Allah. Sebab tu ada orang yang diuji dengan kesakitan, waktu tu dia kenal Allah. Yang dia kata Allah tu bersifat apa? Kasih, sayang, asal. Masa tu Allah memperkenalkan diri. Inilah hakikat tauhid. Betul? Ini penting. Ini yang dikatakan penghayatan tauhid. Ini yang kata makrifah. Bila kenal cara yang ini, subhanallah, ya, bila dah kenal semua ni, barulah datang takwa tadi, datang khusyuk dan sebagainya. Boleh ya? Jadi ini perjalanan kita lah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tapi sekarang saya minta maaf ya. Kenapa orang ya masih tega melakukan kejahatan-kejahatan yang besar ni, ya, kejahatan-kejahatan yang ini? Seolah-olah dia tak kenal Allah. Betul? Dia tak kenal Allah. Begitu je. Seolah-olah tak kenal Allah. Dia tak rasa Allah melihat. Dia tak rasa dia akan bertemu dengan Allah. Betul? Dan sebagainya. Baiklah, payahlah kita nak ni just imagine macam mana kenal Allah ni, ya, dan sebagainya. Cuba kalau kita tengok, kita sayangkan makhluk. Makhluk itu sama ada ibu kita, ataupun suami kita, ataupun isteri kita. Betul? Macam mana kita? Kalau kita kenal dan cinta pada isteri kita dan sebagainya. Subhanallah, lain begitu. Bila sebut namanya pun dah lain, bergetar hati. Susah sekarang bergetar-getar dengan suami isteri dah jauh. Masa bercinta dulu lah. Sebut je nama, orang tu bangun. Nama saya Haslinda. Nama girlfriend dia Haslinda, berdebar-debar terus. Padahal Haslinda ni lain, girlfriend ni lain. Betul? Tapi sebut nama je. Kadang-kadang sebut kata dekat Muar Bakri. Kata gitu. Bakri Muar. Oh, dekat rumah girlfriend. Terasa. Betul? Tak ada apa-apa pun, tapi kerana girlfriend dia duduk di situ, kekasih duduk di situ, terasa betul. Boleh faham tak maksud saya? Ya? Jangan sebut macam ni. Masa nak makan dan sebagainya, orang goreng itu tiba-tiba makanan yang sedap ni. Tengok makanan sedap. Oh, teringat. Girlfriend suka sangat makan yang sedap ni dan sebagainya. Semua mengingatkan kepada apa yang dicinta. Betul? Beginilah orang yang cinta Allah, yang kenal Allah. Semuanya mengingatkan kepada Allah. Boleh faham maksud saya? Ya? Semua mengingatkan kepada Allah. Ya? Jadi rupanya kita boleh tahu, ya, kita ni dekat atau jauh bila kita tengok rasa kita. Inilah jawapan saya kepada tadi, ya. Asasnya ialah kita terus mengenal Allah. Mengenal Allah ni tadi yang pertama melalui jalan belajar, betul? Yang kedua melalui apa? Ibadah. Yang ketiga melalui mujahadah. Yang keempat melalui mehna. Okey. Ada apa-apa lagi? Saya rasa itu cukuplah, ya. Saya dah lebih di 5 minit daripada ini. Selalunya 11.35 saya berhenti. Tapi kita masa lewat sikit. InsyaAllah saya nak kerja ke hospital, tengok ada saudara yang nak bawa balik daripada hospital ke rumah, dan kemudian saya nak solat Jumaat. Saya ambil masa lagi sedikit. Kalau ada pertanyaan apa-apa lagi saya nak kongsi, insyaAllah. Ada apa pertanyaan? InsyaAllah saya rasa kita tutup majlis di sini, ya. Sebelum saya serahkan kepada pengurusi. Dan insyaAllah seperti mana jadual di depan sana itu, saya ingin mengingatkanlah pada 10 hari 8 pada Rabu 9 pagi, perginya iman dan taqwa bersama berlalunya Ramadan. Ini juga kesinambungan ataupun kontinuiti daripada apa yang kita bincangkan pada pagi ini oleh Ustaz Samsul Debat. Ustaz Samsul Debat ni memang kalau kita dengar kuliah ni memang tak boleh tidur lah, ya. Ya, saya mohon seriuslah untuk kita luangkan masa pada hari Rabu nanti itu siang paginya. Wabillahi wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah, terimalah. Sekiranya ada kesalahan dan kesilapan itu pasti ada daripada saya, tolaklah, ya. Mudah-mudahan dengan itu insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan kita. Berdoa, ya, berdoa, berselawat dan bacalah surah Kahfi pada hari Jumaat ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.